Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita bertemu lagi untuk sambung belajar subjek reka bentuk dan teknologi SSR Sengakan tahun 5. Masih lagi unit 2 aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan 5.1.6 mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi produk yang akan dihasilkan. Okey, baik, kita lihat kepada standard pembelajaran pada hari ini 5.1.6 mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi produk yang akan dihasilkan. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir PDP murid dapat yang pertama membina satu jadual anggaran kos bahan yang lengkap untuk membina projek kipas solar. Okey. Jadi untuk setiap projek yang hendak dibina perlu mengambil kira faktor kos bahan. Bahan projek yang terlalu mahal atau terlalu murah boleh memberi kesan kepada kualiti projek yang akan dibina. Jadi mari kita mengira kos bahan untuk membina kipas solar. Jadi di sini ada saya telah melampirkan lampiran senarai kos bahan ataupun bahan-bahan yang diperlukan untuk membina projek kipas solar kita. Okey. Jadi murid-murid boleh membuka buku teks RBT tahun 5 di muka surat 32. Okey. Jadi di sini adalah kos bahan untuk membuat kipas solar. Jadi ada setengah sekolah menggunakan projek kereta solar untuk membuat projek untuk unit ini ataupun untuk tajuk ini. Jadi bergantung kepada projek yang ingin kita buat. Jadi di sini telah disenaraikan bahan-bahan, terdapat spesifikasi, harga per unit, kuantiti dan juga jumlah. Okay, jadi yang pertama, sekiranya kita hendak membuat projek kipas solar, antara bahan-bahan yang diperlukan yang pertama adalah motor. Okay, spesifikasi 3 volt hingga 6 volt direct current DC, harga seunit RM2 dan kuantiti hanyalah 1. Okay, bilah kipas lembut, okay, kuantiti juga 1 sahaja. Panel solar, okay, harga seunit RM5.80, juga kuantiti hanya 1. Swiss, okay, Swiss diperlukan cuma 1 unit. Jadi wire, okay, wire anggaran yang kita hendak guna hanyalah 1 meter saja. Okay, glue sentuh, kuantiti juga mungkin 1. Okay, bot lekat kita hanya guna sekeping saja, malah kurang daripada sekeping. Okay, dengan harga RM1.50. Kemudian kita perlukan bot impra. Okay, harga seunit RM3.80 per keping. Jadi kuantiti juga cumalah kita guna separuh. Okay, bongkar penyambung, harga RM1.20. Kita hanya menggunakan 3 slot. Dan akhir sekali batang aiskrim RM1.80 per paket. Kita cuma guna 6 batang. Jadi apabila murid-murid ingin membuat jadual anggaran kos, jadi di sini saya telah lampirkan satu contoh jadual supaya kita boleh rujuk jadual ini. Contoh, okay, sebagai contoh kita lihat kepada bilangan nombor 8 ini, bot impra, harga seunit RM3.80 per keping. Okay, jadi jumlah di sini RM1.90. Jadi ini bermaksud tidak semestinya sekiranya kita membeli sekeping bot impra ini, jadi jumlah dia sama dengan harga sekeping RM3.80. Jadi sekiranya kita guna hanyalah separuh bot impra, jadi kita bahagikan dengan harga per unit dia. Okey, harga per unit RM3.80, kita guna separuh sahaja. Okey, jadi jumlah yang kita guna anggaran hanyalah RM1.90.
Okey, sebagai contoh juga kita boleh lihat kepada bongkar penyambung. Bongkar penyambung dia selalunya akan ada 12 slot. Okey, 12 lubang 12 lubang untuk kita masukkan wire. Jadi sekiranya kita menggunakan 3 slot, jadi kita hanyalah menggunakan 3 slot, jadi anggaran dia 1 slot dengan harga 10 sen. Okey, jadi jumlah yang perlu kita guna hanyalah 30 sen. Jadi saya harap murid-murid jangan keliru. Okey, jangan keliru. Kita jangan letak harga asal. Okey, harga semua unit kita cuma guna kita cuma guna sedikit sahaja perkakasan tersebut. Okey, sebagai contoh juga kita boleh lihat batang aiskrim. Okey, RM1.80 per paket. Okey, RM1.80 per paket. Kita cuma guna 6 batang sahaja. Jadi harga dia 20 sen. Jangan kita letak harga dia RM1.80. Jadi sekiranya kita letak harga RM1.80, jadi jumlah kos bahan dia akan meningkat. Okey, itu kesalahan yang berlaku apabila kamu ingin membuat satu anggaran kos. Jadi kita kena ingat anggaran kos yang kita bina ini hanyalah untuk satu projek. Okey, maknanya satu projek kipas solar. Okey, jangan letak harga RM1.80 untuk batang aiskrim. Okey, jadi kita guna sedikit, jadi kita bahagikan. Okey, anggaran sahaja. Okey, jadi ini berkaitan dengan anggaran kos. Jadi anggaran kos ini awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 32. Okey, jadi kesimpulannya di sini, okey, kos bahan perlu diambil kira untuk mengelakkan pembaziran semasa projek ingin dibina. Jadi setiap projek yang ingin kita bina, perkara yang paling penting perlu kita nilai, okey, antaranya adalah kos bahan. Jadi kita kena pastikan bahan yang kita guna mestilah dengan harga yang berpatutan supaya tidak melibatkan pembaziran. Jadi yang kedua, bahan-bahan terbuang ataupun bahan yang boleh dikitar semula mampu mengurangkan kos projek. Jadi sekiranya kita hendak mengguna bahan-bahan terbuang ataupun bahan yang boleh lagi dikitar semula, untuk membuat bahan projek itu tidak menjadi satu masalah ataupun kesalahan. Jadi dia mampu untuk mengurangkan lagi kos bahan yang akan kita buat. Okey. Jadi itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.